Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada pembangkang walaun yang mengatakan bahwa belanjawan yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim belanjawan yang tidak baik. Tapi sebenarnya itulah sikap pembangkang dan walaun. Memang tugas mereka ialah mengkritik dan menyemak imbang. Tak apalah, memang itu tugas mereka, semak imbang. Tetapi apa yang mengejutkan ialah ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa belanjawan yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim kemarin atau hari Jumat yang lepas dikatakan sebagai satu belanjawan yang tidak berapa Islamik. Tapi rupa-rupanya, saudara, ini 7 perkara yang dibentangkan oleh Anwar Ibrahim dalam belanjawan tahun 2025 yang berkaitan Islam oleh Dr. Zulkarnain Luqman. Pertama, 100 juta ringgit telah diperuntukkan untuk memacu sektor keuangan Islam bagi menghasilkan produk baharu yang patuh syariah, tidak lagi mirip konvensional, antaranya berdasarkan konsep musyarakah yang dilihat lebih adil. 100 juta ringgit diperuntukkan. Nombor 2, 10 juta ringgit turut diperuntukkan kepada Universiti Islam Sungai Pusu dan INCEIF untuk meningkatkan kefahaman ekonomi Islam berdasarkan prinsip maqasid syariah. Nombor 3, wakaf madani, yaitu sebanyak 300 juta ringgit kepada KWAP untuk pembangunan tanah wakaf untuk membina rumah persaraan warga emas berpendapatan rendah. Nombor 4, wakaf madani, iaitu 200 juta ringgit kepada UDA untuk pembangunan rumah mampu milik di atas tanah wakaf. Nombor 5, sebanyak 25 juta ringgit diperuntukkan untuk program pemulihan akidah dan pengurusan anak-anak yang teraniaya oleh Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Nombor 6, 2 bilion ringgit diperuntukkan untuk pendidikan Islam meliputi 150 juta ringgit untuk selenggara prasarana pendidikan Islam JAKIM seperti sekolah pondok, sekolah tafiz dan sekolah agama rakyat. Pertambahan guru kada seramai 1,500 orang, wang saku kepada penuntut di Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak dan Darul Quran JAKIM sebanyak 100 juta ringgit. Mencetak 1 juta naskah Al-Quran untuk edaran seluruh dunia dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Mandarin dan Sweden. 35 juta untuk 70,000 guru khafa, guru takmir, imam, bilal, tok siak, nojar dan marbut. Nombor 7, sebanyak RM 1.620 juta ringgit bagi pembangunan industri halal, iaitu 600 juta untuk pembiayaan PMKS halal, 1.000 juta lagi bagi dana jamin PKS halal, 20 juta ringgit kepada Medred untuk mengembangkan kapasiti pengusahaan halal. Satu perkembangan yang baik sesuai dengan Islam sebagai agama persekutuan dengan keutamaan kepada peningkatan syiar Islam, wakaf, industri halal dan ekonomi Islam. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Berita kali ini atau ulasan berita kali ini ada ulasan yang paling menarik berkait dengan Wan Faisal Wan Kamal. Ini apabila beliau dikatakan menerima hukuman sebagai lebih keras daripada kad merah. Tapi netizen kata kalau ada kad hitam, sepatutnya Wan Faisal diberikan kad hitam
bukan sekadar kad merah. Walaupun perkara ini dinyatakan oleh Perikatan Nasional bahawa hukuman yang diberikan kepada Wan Faisal lebih keras daripada kad merah, tetapi netizen menyangkal dakwaan Perikatan Nasional itu. Netizen tidak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Perikatan Nasional bahawa hukuman yang diberikan kepada Wan Faisal itu lebih keras daripada kad merah. Kata netizen, sepatutnya Wan Faisal diberikan hukuman lebih keras lagi, iaitu kad hitam, yang mana terus gantung 3 tahun. Kerana kata mereka, tindakan Wan Faisal membawa isu yang tidak ada kebenaran, menggunakan isu surat layang, satu perkara yang memang tidak bertanggungjawab sama sekali. Kata mereka takut-takut nanti apa yang dibuat oleh Wan Faisal akan jadi ikutan, akan jadi duluan kepada yang lain. Ahli parlimen yang lain nanti suka-suka pula membawa berita, membawa isu, membawa surat layang ke dalam parlimen yang tidak ada kebenarannya. Bayangkan kalau parlimen menjadi tempat berlakunya tembak-menembak surat layang. Bukankah itu menjadikan parlimen kita lebih kepada sarkis, lebih kepada perkara yang memalukan? Itu sebabnya netizen kata Wan Faisal bukan sekadar layak terima kad merah, tetapi lebih layak lagi dapat kad hitam. Tetapi pendapat daripada Perikatan Nasional sebaliknya. Melalui ketua WIP mereka, iaitu Taqiyuddin Hasan, mereka mempersoalkan keputusan yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul yang melarang Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, ahli parlimen Machang yang masih digantung daripada berada di galeri awam. Netizen kata, kalau dah kena kad merah, apalagi nak melalak, apalagi nak bising-bising, kata mereka. Yang sepatutnya Ketua WIP PN Taqiyuddin Hasan persoalkan ialah mengapa top 3 pemimpin Perikatan Nasional kerap tidak hadir parlimen. Itu yang perlu dipersoalkan, kata netizen. Mereka melihat berapa kali, berapa kerap kepimpinan Perikatan Nasional tidak hadir parlimen. Yang peliknya, orang yang digantung nak datang pula parlimen. Yang tak digantung pula tak datang parlimen. Itu sungguh pelik. Kenapa pula yang digantung nak pula dipertahankan? Sedangkan yang tak hadir ke parlimen itu perlulah dipersoalkan. Ini susulan surat Johari pada Selasa lalu yang memberitahu Wan Ahmad Faisal yang tidak dibenarkan berada di galeri awam atau bilik untuk pegawai kerajaan yang bertugas di Dewan Rakyat kerana masih menjalani penggantungan mengikut peraturan mesyuarat 44/5. Taqiyuddin berkata peraturan itu hanya menyatakan ahli parlimen yang digantung tidak boleh berada dalam mesyuarat atau menyertai perbahasan. Galeri awam pula katanya lebih adalah ruang untuk mana-mana orang awam mengikuti perjalanan sidang Dewan Rakyat. Dia juga membandingkannya dengan perlawanan bola sepak, di mana pemain yang dilayangkan kad merah masih boleh mengikuti perlawanan seterusnya di kawasan penonton. Peraturan jelas nyatakan ahli parlimen digantung tak boleh duduk dalam mesyuarat, tak boleh ambil bahagian sehingga tempoh penggantungan tamat, katanya. Bagaimana dia boleh ambil bahagian kalau duduk di galeri awam? Boleh dia bercakap dan bertanya di situ? Tak boleh, kata Taqiyuddin Hasan. Apakah ini satu lagi tindakan kerajaan menanding untuk mengikis peranan yang boleh dimainkan pembangkang? Hari ini saya minta sangat yang dipertua buat satu petua. Apakah surat berdasarkan tafsiran Johari sendiri? Katanya lagi. Untuk rekod, Taqiyuddin membangkitkan isu tersebut ketika sidang dipengerusikan timbalan yang dipertua Ramli Muhammad Noor. Menjawab apa yang dibangkitkan, Ramli berkata berdasarkan tafsirannya, peraturan mesyuarat tidak menyebut di mana ahli parlimen yang digantung boleh duduk dan justru ia tertakluk kepada budi bicara yang dipertua. Ramli juga berkata dia tidak akan membuat sebarang keputusan mengenai perkara tersebut kerana Johari mempunyai kuasa yang lebih tinggi dan menyarankan Taqiyuddin untuk membangkitkan isu tersebut ketika Johari mempengerusikan sidang itu nanti. Ada komen daripada netizen, siapa suruh kurang ajar, kata JBK 046. Tunjuk lagak, sombong, songkong. Tanggunglah akibatnya, kata JBK 046. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.
Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Case konsensi pasir, SPRM tak tolak kemungkinan akan membuat serbuan yang baru. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan melakukan serbuan baru ke atas mana-mana premis jika ada keperluan berbuat demikian bagi menyiasat isu syarikat milik Menteri Besar Incorporated MBI itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, pegawai penyiasat sedang giat menjalankan siasatan daripada semua aspek bagi mendapatkan bukti berkaitan kes berkenan dan sehingga semalam pihaknya telah memanggil tidak kurang 20 saksi bagi membantu siasatan kes berkenan. Mana-mana tempat yang mempunyai barang bukti menjadi tugas kepada pegawai penyiasat saya untuk mencari bukti berkenan. Katanya selepas majlis tamat dan latihan pertaulihan, pegawai integriti muda YIO Kadet Kor Sukarelawan Mahasiswa Anti Rasuah Kor SUAR Universiti Sultan Zainal Abidin Uni SZE di Kuala Nerus hari ini. Majlis hari ini menyaksikan 39 kadet KOR SUAR Uni SZE ditauliahkan sebagai YIO SPRM oleh Lembaga Pengiktirafan Pegawai Integriti Bertauliah. Azam berkata Uni SZE adalah satu-satunya institusi pendidikan tinggi di negara ini yang menubuhkan kor suar bagi melahirkan graduan berintegriti tinggi serta mempunyai pengetahuan dalam pencegahan rasuah. Beliau berkata SPRM akan memperkasa kursus KOR SUAR di Uni SZE dengan penambahan program latihan pensenjataan dalam modul sedia ada selaras dengan strategi pembentasan rasuah 2024. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Apa komen Anda berkait dengan isu yang panas ini? Adakah perkara ini akan dapat diselesaikan dengan segera? Siapakah pemimpin politik berpengaruh yang dikatakan terlibat secara tidak langsung atau secara langsung dalam kes konsesi pasir dan kes Raja Pasir Selangor ini? Kita mengharapkan tidak lama lagi kita akan ketahui siapa orang tersebut. Walaupun telah hangat di media sosial, tapi belum ada yang disahkan oleh SPRM. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.